بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur alhamdulillah bertemu lagi kita dalam perkongsian ilmu berkenaan dengan kitab 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Hari ini insya-Allah kita akan sama-sama memperbahaskan berkenaan dengan bacaan solat fardu zuhur dan asar yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya akan bawakan beberapa potong hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita sama-sama melihat apakah bacaan yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat zuhur dan juga solat asar. Kerana sebelum ni kita telah bahaskan berkenaan dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam solat fardu subuh. Baik. Sama-sama kita dengarkan ya. Yang pertama, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, ketika beliau ditanya oleh Qaz'ah mengenai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, "Kanatiz zuhru tuqamu fayantaliqu ahaduna ila al-baqi' fayaqdi hajatahu thumma ya'ti ahlahu fayatawadda'u thumma yarji'u ila al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rak'atil ula." Sadaqah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, semasa solat zuhur didirikan, ada salah seorang di antara kami pergi membuang hajatnya. Kemudian dia kembali ke rumahnya dan berwuduk. Setelah itu, dia kembali ke masjid sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih pada rakaat yang pertama. Baik. Saudari sahabat dia selesaikan hajat dia, kemudian dia balik ke rumah. Kemudian dia berwuduk dan pergi semula ke masjid. Pada ketika itu Nabi dah solat. Pada waktu itu Nabi masih berada pada rakaat yang pertama. Maksudnya panjang bacaan solat zuhur Nabi ya. Baik. Hadis riwayat Muslim nombor 454. Seterusnya dari Jabir bin Sumarah, katanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhri bi wal laili idza yaghsha wa fil asri nahwa dhalik wa fi subhi atula wa fi subhi atwadu min dhalik. Sadaqah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, ketika solat zuhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca wal-laili idza yaghsha surah al-lail, dan ketika asar dengan surah yang sama, dan ketika subuh lebih panjang daripada itu. Hadis riwayat Muslim 459 dan Abu Dawud 806. Ini antara bacaan surah yang Nabi baca, surah al-lail. Seterusnya daripada Jabir juga disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi zuhri bi sabbih isma rabbikal a'la wa fihi wasyamsi wa duhaha wa nahwiha wa yaqra'u fi subhi bi atwala min dhalik. Sadaqah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ketika zuhur Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sabbih isma rabbikal a'la, surah al-a'la. Ibnu Khuzaimah dan padanya ada menyatakan wasyamsi wa duhaha, yakni surah asy-syams dan yang seumpamanya. Dan ketika subuh dengan bacaannya lebih panjang. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah nombor 510. Baik. Ada riwayat menyatakan Nabi membaca surah Al-A'la. Biasa kita dengar surah Al-A'la ni kita baca dalam bulan puasa dalam solat sunat tarawih, dalam solat sunat witir kita baca surah Al-A'la. Nabi baca dalam solat zuhur. Baik, seterusnya lagi daripada Anas bin Malik annahum kanu yasma'una minhun naghmata fi zuhri bi sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Sadaqah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahawa para sahabat mendengar suara Nabi membaca sabbih isma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah ketika solat zuhur. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Baik. Sama juga sabbih isma rabbikal a'la, surah al-a'la, dan juga surah al-ghasyiyah. Ini antara surah yang Nabi baca juga.
Disebutkan juga lagi daripada Jabir bin Sumarah juga. Kana yaqra'u fi zuhri wal asri bi was-sama'i zatil buruj wa was-sama'i wat-tariq. Baik. Sedangkan Nabi SAW ketika solat zuhur dan asar, Rasulullah SAW membaca was-sama'i zatil buruj dan was-sama'i wat-tariq. Hadis riwayat Nasa'i. Dia mengatakan hadis hasan sahih. Baik. Ada yang menyatakan bahawa Nabi baca juga surah was-sama'i zatil buruj, al-buruj, dan juga was-sama'i wat-tariq. Ya, at-tariq. Dalam masalah ini kita boleh mencontohi Nabi dan pendapat para tabi'in. Huraian secara panjang lebar boleh dilihat dalam kitab Al-Musannaf karya Ibnu Abi Syaibah. Ya. Dia nyatakan di sini bahawa antara bacaan-bacaan Nabi ini yang kita dengar sebentar tadi adalah surah-surah yang sederhana panjangnya, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek dalam solat fardu, zuhur dan juga asar. Baik, inilah salah satu contoh yang Nabi bawa kepada kita umatnya dalam keadaan ataupun dalam suasana keadaan yang tertentu. Bacaan Nabi mengikut keadaan waktu solat itu sendiri. Kalau subuh yang kita dengar sebelum ni ada 9 keadaan lebih kurang, 9 cara ataupun surah yang Nabi baca. Yang ini pun ada banyak juga pendapat yang disebutkan oleh para sahabat. Maka kita ambil lah mana-mana surah. Kalau kita nak ambil mengikut sunnah yang biasa kita baca, Sabbihis marabbikal a'la, surah Al-A'la. Boleh baca, boleh juga kita potong dua, surah tu kita cut jadi dua bahagian, rakaat pertama dan rakaat kedua. Di mana kita nak ambil sunnah yang Nabi baca itu, maka kita ringankan dengan kita membahagikan surah tersebut kepada dua bahagian, rakaat pertama dan rakaat kedua. Moga-moga dengan apa yang kita bacakan itu dapat mencontohi sunnah Nabi SAW dan menambahkan pahala kita, keberkatan dalam hidup kita kerana memperjalankan sunnah Rasulullah SAW. Saya kira sampai sini saja penyampaian untuk hari ini. Perkongsian kita bacaan salat fardu zuhur dan asar mengikut apa yang telah disunnahkan oleh Nabi SAW. Sekiranya ada sebarang penambahan, bolehlah ditambahkan di bahagian bawah ataupun komen dalam video ni kan. Semoga dia mendatangkan manfaat buat diri kita bersama. Yang mana saya bacakan tadi sebahagian saja, mungkin ada lagi riwayat-riwayat lain yang menyatakan surah yang Nabi baca, maka kita boleh amalkan. Semoga menjadi amalan dalam kehidupan kita dan menjadi salah satu faktor asbab untuk membolehkan kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Yang baik datang pada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah terzahirkan atas diri saya, minta ampun, maaf, salah silap, kelasa bahasa dan sebagainya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.